Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Syukran The Kids channel. Sativa and the kids. Jangan lupa like dan subscribe ya. Okay, untuk video kali ni saya akan cerita pengalaman saya handle potty train Noah. Perjalanan potty train Noah ni bermula seawal umur 3 tahun sebab saya tahu Noah ni mengalami sedikit delay. Jadi pada saya fikir masa tu lebih baik saya mulakan awal. Jadi proses tu saya lakukan secara perlahan-lahan, secara relax, supaya saya dengan anak saya tak stres dalam proses tu. Pada mulanya proses potty train Noah ni saya mulakan dengan dia biasakan diri dia pergi ke toilet. Awal-awal saya bawa dia macam setiap 1 jam bawa pergi toilet. Kalau dia buang air kecil ke tak buang air kecil ke pun saya just bawa je. Dulu saya ada beli potty daripada Shopee warna hijau. Potty tu kami beli untuk latih Noah, tapi saya perasan dia agak confused sebab dia tengok kami gunakan toilet yang besar. Jadi bila saya suruh dia duduk dekat potty yang kami beli tu, dia tak nak duduk kat situ, dia tak nak gunakan benda tu. Adik dia je yang berminat guna, dia tak nak. Dalam proses saya nak kenalkan dia dengan penggunaan toilet, saya tak gelam mendesak, saya cuma bawa dia ke toilet. Walaupun dia buang kecil ke tak buang kecil pun bawa je, minta dia duduk. Kalau dia tak buang kecil pun kita just duduk sekejap, tengok sekejap, okey tak ada, okey jom keluar. Tapi awal-awal tu okey lagi tau, awal-awal okey bawa pergi toilet, ulang-alik. Tapi lama-lama tu dia macam agaknya dia pun pelik, mak dia asyik bawa pergi toilet setiap sejam. Dia pun lama-lama macam tak suka, macam marah, macam tunjuklah dia refuse. So saya nampak dia tak ready kat situ, so saya tak paksa lah. So bila masa teringat tu buatlah, dia tak ingat tak buat, macam tu. Proses tu memang saya buat secara relax je. Kemudian bila Noah dah masuk cecah umur 4 tahun, masa ni dah terapi apa semua tau, kronologi dia. Bila Noah dah masuk 4 tahun, masa ni dah proses ongoing terapi semua. Okay, jadi dia dah semakin aware. Okay, dia dah semakin aware keadaan surrounding, dah okay sikit fokus dia. Kemudian masuklah Noah ke play school. Bila masuk play school, play leaders dekat tempat anak saya play school tu, which is kindergarten waktu tu, play leaders dekat kindergarten memang ada mention lah kalau boleh mereka nak melatih anak-anak kindergarteners ni untuk boleh pergi toilet sendiri, boleh cuci sendiri, kerana mereka cuba melatih anak-anak ni tentang private part mereka. Okay, that's their private part. Private part tu mereka je boleh pegang, orang lain tak boleh pegang, macam tu. Jadi untuk make sure benda tu berjalan dengan lancar, jadi mereka pun discuss dengan ibu bapa supaya anak-anak ni di toilet train lah secepat mungkin. Masa tu lah saya dengan suami kita letak target sekian Noah dah boleh potty train. So saya pun bincang lah dengan play leaders dekat kindergarten. Okay, saya nak buat kat rumah, dekat kindergarten pun tolong saya buat benda yang sama. So 4 tahun kita start balik potty train. Kali ni memang betul-betul konsisten lah berbanding masa umur 3 tahun. 3 tahun ni bila saya teringat je saya buat, bila saya tak ingat saya tak buat. Ni samalah method masa 3 tahun. Saya memang tak biarkan Noah terus free diaper. Dia masih pakai diaper, tetapi kita nak latih dia untuk ke toilet dahulu. Biasakan diri dia ulang-alik ke toilet. Jadi apa yang saya buat, dia masih pakai diaper, tapi setiap kali dia nak pergi toilet, dia buka diaper, masuk toilet, buang air kecil, ataupun tak membuang pun, masuk je, duduk dalam tu, kemudian cuci, keluar, pakai balik diaper, macam tu. Sebab saya nak kurangkan risiko dia terbabas. Saya ada lagi 2 anak kecil, which is waktu tu saya ada baby, dan juga anak saya yang baru umur masuk 2 tahun masa tu. Jadi saya decide, saya tak naklah banyak sangat insiden terbabas ni. Saya pun nak kurangkan, nak minimumkan kerja rumah sebab saya kena jaga, sebab saya tak ada helper. So saya buat semua sendiri. Kemudian kami dah tak pakailah potty tu sebab nampak dia tak nak guna. Kemudian kami beli di Shopee satu toilet cover yang untuk kanak-kanak tu. Noah ni dia suka watak Lightning McQueen, so kami belilah yang cover toilet tu. Beli IKEA punya kerusi untuk budak, untuk dia duduk panjat dekat toilet bowl. Okay, kemudian dalam masa yang sama, masa tu saya ajar Noah, setiap kali dia nak pergi toilet dia sebut shishi. Kalau dia nak buang air kecil, kalau dia nak buang air besar dia sebut pupu. Masa dia pakai diaper pun, macam bila dia dah buang air besar, saya akan tanya, oh Noah pupu, okay jom let's go wash. Nak pergi buang air kecil, saya tanya, Noah let's go shishi inside toilet. Tapi saya nak suggest lah, ini pengalaman saya, kalau boleh
ajar terus anak perkataan yang betul-betul lah, bukan guna baby talk macam shishi, pupu. Memang sebab bila Noah semakin besar ni susah sikit nak ubah. Saya dalam proses nak kena ubah lah balik. Oh, you need to go to toilet, oh you want to take a dump, macam tu lah kot. Sebab dah 6 tahun kan, takkan nak cakap lagi nak shishi, nak pupu kan, dah besar. Bila dah start potty train tu, saya belilah underwear comel-comel, beli underwear kartun yang dia suka. Saya pastikan yang Noah boleh beritahu saya. Maksudnya bila kita dah biasakan dia pergi toilet, saya tunggu sampai dia sendiri pandai bagi tahu saya dia nak pergi toilet, dia nak buang air kecil. Maksudnya dia datang kat saya nak shishi, ataupun dia datang kat saya nak pupu, macam tu. So bila dia cakap dia nak shishi ke nak pupu, berlarilah kami pergi toilet. Jadi bila dia dah pandai beritahu dia nak buang air kecil atau buang air besar tu, dah boleh lah kan start pakaikan underwear, stop pakai diaper. Tapi waktu tu saya tak berani lagi, sebab saya takut dia terbabas. Kat rumah memang pakai diaper, tapi saya latih dia kalau dia nak buang air kecil, buang air besar, kena pergi toilet, tapi masih pakai diaper. Anda faham tak? Bila dia nak pergi toilet, buka, cabut, buang air kecil dalam tu, sudah tu pakai balik, sebab saya takut dia terbabas. Okey, sampailah satu ketika play leaders dekat Kindergarten bagi tahu saya kalau boleh, sebab Noah dekat Kindergarten ada hari dia pakai diaper, ada hari dia pakai underwear. Jadi proses tu buat dia macam confused dan keliru. Jadi play leaders discuss dengan saya untuk kita sama-sama lah latih Noah kat rumah, tak payah pakai diaper dah, pakai underwear je terus. Dekat situlah saya punya turning point untuk betul-betul latih dia free diaper. So sebenarnya dalam proses ni saya lah kot yang banyak berhati-hati sebenarnya. Selepas tu nampaklah dia dah boleh tahan, dia dah boleh bagi tahu dia nak pergi toilet. So saya pakaikan underwear, tapi masih banyak juga kes terbabas tu dalam tempoh dia betul-betul nak dia belajar nak menahan tu, especially yang melibatkan buang air kecil lah. Kalau buang air besar dia dah boleh tahan lah. Usually kalau yang buang air kecil ni, bila dia cakap dia nak buang air kecil tu, sebab dia selalu budak-budak kan suka tahan, tapi bagi tahu nak shishi tu memang dah ujung tanduk sangat dah. Jadi bila dia berlari pergi toilet tu, dia berjejer-jejer atas lantai tu sepanjang jalan. Ini waktu siang saya baru cerita pasal waktu potty train waktu siang. Waktu malam memang dia pakai diaper. Dan satu lagi tips yang saya rasa sangat membantu Noah untuk memahami konsep dia kena pergi toilet ialah sewaktu dia 4 tahun tu, ialah saya pasang video-video dekat YouTube tentang kanak-kanak yang dalam proses potty train. So at the same time saya duduk dengan dia sambil tengok TV tu, saya explain, oh this kid, do you know why she's going to toilet? Do you know why we have to go to toilet, blah blah blah, ni because she's doing potty training. Lama-lama dia faham konsep tu dan dia macam berminat. Bila dia tengok budak yang dalam video tu macam excited potty train, so dia pun jadi macam excited lah, macam oh nak cuba. Tips yang sama juga saya buat masa saya nak latih anak saya pergi jumpa dentist. Sehari sebelum nak pergi jumpa dentist tu, saya pasang video-video budak-budak kids pergi jumpa dentist, kan, anak-anak kecil pergi jumpa dentist. So dekat situ diorang nampak macam oh seronoknya pergi dentist ni, macam bestnya. On the day pergi klinik tu tak ada siapa yang nangis, tak ada siapa yang takut, semua orang excited jumpa doktor. Sampai dentist tu dia keluar jumpa kami, very good lah your kids, tak nangis apa semua. Bila Noah dah masuk 5 tahun, Noah dah fully pakai underwear lah waktu 5 tahun, waktu siang. Tetapi waktu malam dia masih pakai diaper, sebab Noah masih lagi menyusu botol waktu tu. Dia memang akan minta botol susu dia waktu dia nak tidur, dia nak menyonyok susu tu. Kemudian tengah malam dia akan minta lagi. So memang dia akan kencing lah tengah malam. Tapi Noah ni pula satunya, bila kita nak kejut dia waktu tengah malam nak pergi toilet, dia tak nak, dia macam marah-marah, macam mengamuk-ngamuk. Jadi kami pun macam okey tak apalah. Kami pun waktu tu macam malas lah nak hadap chaos tengah-tengah malam kan, anak lain pun tengah tidur, nanti jiran-jiran pun dengar. So pendekatan kami waktu tu pakai je diaper waktu malam. Bila dia dah tertidur, kita pakai diaper, sarung je. Sampailah dia punya titik perubahan dia stop waktu diaper malam tu ialah bila Noah waktu tu dia 5 tahun, dah macam 5 tahun lebih tu kami balik kampung. Kemudian botol susu Noah tertinggal. Bila dah balik Penang, saya cakap dengan suami saya, botol susu Noah ni tertinggal, macam mana ni, kita nak kena beli baru lah. Kemudian suami saya cakap, tak apalah kalau dia tak cari, kita biar je,
kita bolehlah stop botol susu kan. Umur dia 5 tahun tu memang kita dah dalam proses kurangkan dia menyusu. Sebab kalau tak dulu dia menyusu satu hari sampai 5-6 kali. Slowly kita kurangkan susu dan cuba cairkan dia punya susu tu bagi dia tak rasa manis. Kurangkan daripada 5-6 botol, tukar kepada 4 botol sehari, kemudian tukar kepada 3, kemudian kepada 2, macam tu. Grading lah, secara bergrading. Sikit-sikit kita tukar perlahan. Botol susu tu tinggal tu, cerita dia memang kita plan stop terus lah. Memang awal-awal tu memang 2-3 hari 4-5 hari tu memang cari je botol susu dia. Tapi kita buat-buat macam, alamak, botol susu Noah mana? Where's your bottle? We don't know, can you find it? Memang ngamuk-ngamuk, menangis tu adalah ramah sikit. Jadi bila dia kurang minum botol susu, sebelum dia tidur dia tak minum, tengah malam dia tak minum, jadi dia kurang lah kencing malam. Jadi kami perasan awal-awal tu kami still pakaikan diaper juga sebab takut dia terbabas kan. Lama-lama tu memang kita nampak dah makan bulan tu, nampak dia dah boleh dah tahan kencing. Bila bangun pagi kita check diaper, kering. Okeylah, kita tak payah dah pakai diaper. Tapi lepas tak pakai diaper tu ada jugalah terbabas, tapi tak adalah banyak sangat kan. Boleh handle lah kekerapan tu. Itulah cerita potty training Noah. Jadi proses itu kami buat secara relax, buat slowly. Anak perempuan saya sekejap je potty train sebab dia tak ada masalah kan. Dia cepat je potty train. Saya rasa saya latih dia dalam sebulan 2, kemudian dah stop diaper. Macam anak orang lain pun bila saya dengar pengalaman potty train diorang, ada yang cepat je 2-3 hari dah boleh stop. Tapi pendekatan dia berbeza lah. Ada setengah orang pendekatan dia mungkin terus cabut anak tu kan, tak pakai diaper biar diorang rasa terbabas. Tapi itu untuk anak-anak yang tak ada masalah lah dalam kelewatan delay ni. Macam Noah, dia memang perkembangan dia lambat sikit, jadi kita pun tak adalah rushing, buat secara perlahan-lahan, secara relax untuk mudahkan diri sendiri dan juga anak. Apa yang saya share ni melalui pengalaman saya, so kita punya pendekatan berbeza, cara kita berbeza, anda kena faham mungkin apa yang sesuai untuk saya. Tapi kalau cara ni tak sesuai untuk anda boleh try method lain. Banyak ibu bapa yang share pengalaman mereka, especially kalau yang tengok kat YouTube kan, cara-cara anak potty train. Okay, jadi spread kindness, komen yang baik-baik. Apa yang baik tu semua daripada Allah, yang kekurangan tu daripada saya. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.